Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini adalah tugasan individu yang bertajuk Pembangunan Ekonomi Malaysia di dalam Sektor Awam. Saya adalah Nasiruddin bin Harun, matrik number 260737. Ini adalah subjek GMGF 2014 Ekonomi dan Pembangunan. Pada tahun 1950, draft rancangan pembangunan Malaya telah digubal, memulakan pembangunan ekonomi satu sedutan sejarah perancangan di Malaysia, dan pada masa ini terdapat 27 dokumen tersedia untuk perancangan pembangunan dan 3 daripadanya adalah dokumen rancangan jangka panjang dan manakala 26 lagi adalah dokumen rancangan bagi 5 tahun. Proses dan jentera perancangan dan pemantauan pembangunan negara perancangan di Malaysia adalah proses interaktif di dalam pelbagai pihak yang berkepentingan. Berkata kementerian atau agensi, kerajaan negeri, ahli akademik, pihak swasta atau badan bukan kerajaan, dan di dalam rangka mesyuarat kumpulan perancang antara agensi, iaitu IAPG, di mana ianya berperanan sebagai urustia penetapan sasaran makro dan sektoran akan digabungkan dan dilaksanakan. Di sini, ekonomi yang berimplementasikan pengetahuan di mana bajet pada tahun 2001 telah mengukuhkan lagi strategi untuk mengubah ekonomi berasaskan pengeluaran kepada ekonomi berasaskan pengetahuan dan mengiktiraf bahawa teknologi, kemahiran dan inovasi adalah pemacu utama untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Memperkenalkan strategi lengkap untuk menjana dan menggunakan pengetahuan untuk mencipta pertumbuhan demi jangka masa panjang. Untuk seterusnya, mensimulasikan ekonomi berteraskan pengetahuan. Ekonomi berasaskan pengetahuan adalah merupakan kreativiti dan inovasi yang memicu tanggungjawab penting bagi ekonomi berpaksikan pengetahuan untuk menjana dan mengekalkan pertumbuhan. Biarpun faktor pengeluaran tradisional akan menjadi ketat, pengetahuan kini menjadi faktor utama dalam menaik taraf pertumbuhan dengan menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan produktiviti dan persaingan. Di sini terdapat 2 kumpulan, iaitu kumpulan pertama meliputi industri maklumat, bioteknologi dan perisian serta pengaturcaraan komputer, berbagai bentuk. Profesion lain dengan matlamat utama latihan adalah untuk menghasilkan produk dan prosedur baru. Manakala kumpulan kedua adalah untuk melihat kepada telekomunikasi, perbankan, insurans, undang-undang, perubatan, pendidikan dan sektor kerajaan. Biasanya perlu menjayakan dan mengatur maklumat dengan jaya, bukannya merintis dalam bidang pengetahuan sahaja. Visi pembangunan, iaitu cara kerja dan falsafah pembangunan negara mengambil kira negara yang memaparkan iklim ekonomi yang secara terbuka, satu negara dengan kepelbagaian etnik, sistem ekonomi campuran, dan terdapat negara berdaulat dengan mengandungi 13 negeri. Ini adalah rancangan jangka panjang. Model ekonomi baru bermula 2011 sehingga 2020. Bagi rangka rancangan jangka panjang ketiga, iaitu 2001 sehingga 2010, wawasan 2020 dari 1991 sehingga 2020. Rangka kerja rancangan jangka panjang kedua pada 1991 sehingga tahun 2000. Bagi rancangan jangka sederhana, rancangan Malaysia ke-11, RMP ke-11 dari 2016 sehingga 2020 adalah salah satu contoh pelan bangunan 5 tahun. Kajian separuh penggal, iaitu KSP, untuk rancangan pembangunan 5 tahun, rancangan jangka sederhana mengandungi 5 tahun selaras dengan angka kerja yang disyorkan oleh RRJP. Bagi merangka kejayaan dasar ekonomi baru, iaitu DEB, ia mula digunakan pada tahun 1971 untuk menangani kemerosotan ekonomi yang berlaku ketika itu. Penduduk Bumiputera mempunyai sistem sosioekonomi yang lemah, iaitu hanya mempunyai 2.4% tenaga kerja yang bekerja di sektor korporat, yang hanya mempunyai kapasiti pendapatan isi rumah iaitu lebih kurang 65.0%, lebih tinggi daripada
purata nasional. Bagi fenomena pertumbuhan saiz sektor awam, setiap kerajaan di dunia tanpa mengira saiz sedang mengalami krisis kewangan yang semakin teruk akibat isu ekonomi, sosial dan strategi yang mendesak. Insiden ini didedahkan oleh perhatian media dan kesedaran meluas di kalangan rakyat mengenai kaedah yang digunapakai oleh kerajaan untuk mendapatkan pembiayaan dan cara ia mengendalikan bekalan wangnya dan siapa yang dihubunginya untuk meminjam atau menyediakan wang untuk memenuhi ambang minimum bagi awam. Menurut Thornton dan Ulrich, yakni pada tahun 1999, jika kos tentang sektor awam diberikan kepada rakyat, biasanya mereka merasakan saiz sektor awam di negara mereka adalah yang terbesar. Sisi pembangunan secara acuan di Malaysia. Dasar pembinaan Malaysia adalah berkaitan dengan beberapa dasar lain, iaitu termasuklah dasar monetary, perindustrian, sosial dan ekonomi. Setiap projek pembinaan terkait rapat dengan projek pembinaan ekonomi. Walaupun tersirat, pembangunan ekonomi saja tidak mampu mendasari sebagai pembinaan yang bersifat holistik. Pembangunan juga harus dilihat dari sudut alam fizikal, termasuklah pembangunan infrastruktur dan persediaan sekeliling, alam sosial termasuk hak asasi, kehidupan keluarga, masyarakat dan setempat. Implikasi pembangunan secara acuan di Malaysia, terdapat 3 implikasi, iaitu bagi memantapkan pertumbuhan dan kenaikan ekonomi, membentuk nilai dan semangat cintakan bangsa Malaysia dan peningkatan minda kelas pertama. Seterusnya, perubahan di Malaysia adalah pembangunan yang berpaksikan agama dan realiti masyarakat, sama ada dari aspek misi, visi, prinsip dan cara bagaimana atau pelaksanaannya. Di sisi lain, pembangunan itu wajarlah bersifat menyeluruh, yakni holistik, merangkumi aspek moral, sahsiah, ekonomi, politik dan sosial serta mewajibkan kerohanian, nilai dan sisi jati diri yang diperjuangkan secara bersepadu demi menggapai kebahagiaan kehidupan. Di sini, pihak yang menyumbang pertumbuhan lingkungan sektor awam di Malaysia adalah permintaan untuk infrastruktur telah meningkat dengan ketara pada kadar yang berkait rapat dengan defisit import dan ekspor. Menurut McCarthy, pada tahun 1999, oleh kerana kerajaan pada masa ini sedang berusaha untuk menampung permintaan daripada pelbagai kumpulan dalam negara, semakin ramai orang berpendapatan tinggi dalam satu negara. Seterusnya, analytical dan cadangan pembangunan ekonomi. Globalisasi mesti proaktif dalam memberi faedah terhadap semua wakil negara dan antara negara, bukannya memberi tumpuan kepada menggalakkan setiap negara membangun secara berdikari, iaitu utusan pada tahun 2000. Mana-mana negara atau organisasi yang ingin terus berkembang mesti berusaha untuk menyumbang penting kepada ekonomi antarabangsa, bukan hanya dari perspektif perdagangan dan aktiviti ekonomi lain, di mana proses masa ini tidak begitu penting, tetapi sesuatu tidak dapat ditangani dalam konteks ekonomi dunia dan peredaran massa menjadikannya faktor pengeluaran tertentu lebih mudah dikawal daripada yang lain, yang seterusnya membuahkan hasil. Baiklah, kesimpulan. Secara keseluruhannya, kajian di negara barat menunjukkan bahawa ada keperluan bagi meningkatkan saiz dalam sektor awam dan pertumbuhan saiznya kini sangat pesat, terutama bagi kerajaan di wilayah tengah. Kajian yang dinyatakan di atas juga menunjukkan bahawa perbelanjaan penggunaan sektor awam di Malaysia haruslah maju dengan ketara dan lebih banyak jika dibandingkan dengan negara lain. Walau bagaimanapun, jika dibandingkan dengan negara berkuasa seperti Sweden, Israel, United Kingdom, Amerika Syarikat, tetaplah masih berkadar kecil. Biarpun dasar ekonomi baru mempunyai program untuk projek yang sedang berjalan dan strategi ekonomi yang lebih aktif daripada pendahulunya, sektor awam Malaysia adalah lebih kecil daripada negara lain kerana tidak mempunyai kapasiti untuk melaksanakan program bagi projek yang sedang berjalan secara pengkhususan. Sekian, terima kasih.